TV KPM. Kenapa tak boleh ni? Selamat hari jadi, Sean. Hai cikgu. Hai, Sean. Hai cikgu, bukan berhari jadi saya lah cikgu. Habis tu jadi siapa pula? Hari jadi anak saya. Jadi sekarang Sean buat apa? Cikgu, saya cuba nak tiup belon cikgu dari tadi dah 5 minit 10 minit tak tiup. Tak boleh cikgu. Lah, kenapa guna cara susah sedangkan ada cara yang lebih mudah? Ada ke cikgu? Ada. Oh, macam mana tu cikgu? Okey, jom saya tunjukkan. Okey, baik. Sean nak belon warna apa? Saya rasa saya nak warna merah lah cikgu. Okey. Wah, cikgu dia mengembang cikgu. Yalah, mengembanglah. Senang kan? Tapi macam mana cikgu gunakan sebut tadi untuk bagi dia mengembang? Itulah tindak balas kimia. Oh, cikgu saya nak tahu dengan lebih lanjut cikgu, boleh cikgu? Kalau nak tahu, boleh. Jom masuk kelas bersama dengan saya. Okey cikgu, jom. Jom. Salam sejahtera, anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven selaku hos anda. Dan seperti yang anda nampak tadi, biodata cikgu, kita ada bersama kita Cikgu Hanim. Hai cikgu. Hai Sean. Sihat cikgu? Alhamdulillah Dan sihat. seperti yang anda nampak ya, di rumah tu kami sedang mengamalkan SOP walaupun kita di studio ya, memakai pelitup muka dan pastikan juga ada di rumah tu kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pakailah hand sanitizer, di mana saya akan minta cikgu pula untuk memakai SOP. Cikgu, silakan boleh. cikgu. Terima kasih Sean. Terima kasih. Dan saya pun akan buat sekali cikgu. Tangan tu kena sentiasa, kebersihan tangan tu kena sentiasa dijaga dan jarak di antara satu sama lain memang lebih daripada 1 meter kan cikgu? Ya, Dan betul sebelum Sean. kita teruskan cikgu, seperti mana yang cikgu tunjukkan saya tadi, bagaimana untuk meniup belon tanpa meniup belon. Tapi saya nak tanya cikgu, macam mana belon tu dapat mengembang tanpa kita meniupnya? Apakah yang berlaku cikgu? Itu kerana terdapat tindak balas kimia dalam botol tadi. Ya. Maknanya yang sebut tadi tu semua apa cikgu? Okey, Sean tahu tak? Dalam botol air tadi ada letak larutan apa? Nampak macam air lah cikgu. Tapi sebenarnya itu bukan air. Sebenarnya itu adalah cuka. Oh, cuka. Ya. Okey, jadi bila saya letak satu serbuk putih ke dalam botol yang ada cuka tadi, maka tindak balas kimia berlaku dan membebaskan gas sehingga boleh menyebabkan belon itu mengembang. Oh, okey cikgu. Tapi yang tadi cuka tu adalah satu asid ke cikgu? Ya, betul. Pandai Sean. Okey, dan cikgu sebutkan tadi adalah tindak balas kimia. Apa tu cikgu? Ya. Okey, tindak balas kimia adalah merupakan sifat-sifat kimia. Tindak balas kimia berlaku apabila terdapatnya tindak balas antara suatu bahan dengan suatu bahan yang lain. Adakah itu yang kita akan belajar ini, cikgu? Betul. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat kimia bagi asid. Sebelum tu Sean, saya nak tunjukkan standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu, boleh cikgu. Silakan cikgu. Baiklah. Okey. Jadi, murid-murid semua, pada akhir pembelajaran pada hari ini, murid-murid akan dapat merumuskan sifat-sifat kimia bagi asid dengan menjalankan eksperimen tindak balas antara asid dan base, asid dan logam reaktif dan juga asid dan karbonat logam. Wow, macam sangat menarik ya pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu kita akan ambil seketika dan kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM. Cara-cara membasuh tangan dengan betul. Tuangkan sabun di telapak tangan dan gosok keseluruhan tangan anda. Ikuti langkah seperti ini selama sekurang-kurangnya 30 saat ke 1 minit. Kemudian,
Bilas sabun dengan air sehingga bersih dan gunakan siku anda untuk menutup paip air. Gunakan kertas tisu yang tersedia untuk keringkan tangan dan gunakan tisu yang sama untuk membuka pintu bilik air. Jangan lupa untuk membuang tisu yang terpakai dan selamat mencuba. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah kimia. Baik cikgu, saya dah pakai baju makmal dengan sarung tangan dan saya bersedia untuk menjalankan eksperimen cikgu. Bagus, saya suka semangatnya macam ini. Alright cikgu, jom kita mulakan. Okey, sebelum tu Sean, saya akan memperkenalkan bahan-bahan dan juga radas yang kita akan sediakan pada hari ini. Baik cikgu. Okey, antaranya kita ada kat sini adalah serbuk kuprum 2 oksida. Baik. Serbuk kuprum 2 oksida. Kemudian kita ada asid sulfurik. Kemudian kita ada silinder penyukat. Okey. Kita ada bika. Ini adalah rod kaca. Okey. Kita ada tungku kaki 3 bersama dengan kasa dawai. Ya. Kemudian kita ada penunu Bunsen. Baik. Ini adalah kaki retot bersama dengan apit. Kita ada kelalangkon, corong turas. Ya. Okey, kemudian ini adalah mangkuk penyejat. Okey. Okey cikgu. So apakah eksperimen pertama yang kita akan jalankan cikgu? Jadi eksperimen pertama yang kita akan jalankan adalah tindak balas antara asid dan juga base. Okey, jadi saya ada base di sini. Base yang kita akan gunakan adalah serbuk kuprum 2 oksida. Jadi saya akan keluarkan dulu. Okey, masukkan dulu serbuk kuprum 2 oksida daripada botol ini ke dalam bika. Kita nak letak berapa banyak cikgu? Okey, kita nak guna sebanyak yang mungkin. Ya. Okey. Dan saya rasa kepada mereka yang menonton di rumah, kawan-kawan saya yang menonton di rumah tu nak pastikan apabila anda menjalankan eksperimen sebegini, kena sentiasa mengikut ataupun langkah-langkah keselamatan apabila berada di dalam makmal. Contoh macam saya dengan cikgu tu, kita memakai sarung tangan untuk memastikan apa-apa bahan-bahan yang digunakan tu tidak menghakis kulit kita. Kemudian kita nak gunakan asid sulfurik. Ya. Okey, asid sulfurik dalam makmal disimpan dalam botol reagen. Okey. Kemudian sebelum kita nak gunakan untuk eksperimen, kita perlu tuangkan dulu asid sulfurik daripada botol reagen ke dalam sebuah bika. Oh, tak boleh terus tuang kan Okey, cikgu? selalunya kita selalu main tuang saja kan. Tapi bahan kimia ni kita tak boleh tuang macam biasa. Oh, kenapa? Dia ada cara dia. Okey. Saya akan tunjukkan cara-caranya. Iaitu penutup dia ni kita tak boleh buka dan letak atas meja. Oh. Sebab kita takut nanti akan ada dia akan tercemar. Okey. Jadi caranya kita perlu kepitkan di antara celah jari macam ini. Kemudian kena pastikan tapak tangan menutupi label. Okey. Tapak tangan menutupi label. Kemudian kita tuangkan ke dalam bika dengan melalukan larutan asid ini terhadap rod kaca. Oh, okey. Jadi kaedah ini namanya adalah kaedah menyiring. Menyiring. Ya, menyiring. So kita lalukan melalui rod kaca. Contoh tak kenapa kita kena buat macam ni? Saya baru je nak tanya cikgu sebab saya tak tahu. Sebabnya kita tak nak supaya larutan kimia itu tadi akan terpercik pada kita. Dan juga untuk mengelakkan daripada ianya tumpah. Maknanya ia juga merupakan salah satu langkah keselamatan dari segi langkah-langkah dalam makmal lah Ya, cikgu. betul. Ya. Okey, jadi kita dah sediakan serbuk kuprum 2 oksida kita. Kita pun dah ada larutan asid, jadi kita boleh campurkan. Okey. Tetapi sebelum tu kita kena sukat dulu asid ini sebanyak 20 cm padu. Baik cikgu. Okey, jadi macam mana kita nak sukat? Kita sukat dengan menggunakan silinder penyukat. Ya. Okey, silinder penyukat juga perlu letakkan atas meja. Kita tak boleh angkat ya, Sean? Ya. Tak boleh angkat. Tetapi bila kita nak tengok isi padu dia, Ya cikgu. mata kita perlu berserenjang dengan aras meniskus. Betul, ya. Oleh itu, macam mana kita kena buat? Kita kena
Okey, rendahkan badan kita. Rendahkan badan, pastikan mata berserenjang. Sebab okey, kita tak boleh angkat macam ni. Betul lah cikgu. Kalau kita Okey. angkat pun mungkin kita angkat dia macam sengit sikit ke? Okey, jadi kita tuangkan sehingga 20 cm padu. Okey, seterusnya kita akan tuangkan ke dalam bikar yang lain. Bikar yang kosong. Maknanya isi padu cecair yang digunakan tu memang tepat ya, 20 cm 20 cm padu. Ya, betul. Kemudian, bikar yang berisi asid sulfurik 20 cm padu tadi, kita akan panaskan secara perlahan-lahan. Okey, baik. Kita akan hangatkan secara perlahan-lahan sambil-sambil kita mencampurkan serbuk kuprum 2 oksida tadi. Tetapi kita tak boleh panaskan dalam studio ni. Ya, betul cikgu. Jadi apa kata kita tengok video yang saya buat pemanasan dalam makmal. Okey cikgu, jom kita tengok. Tujuan kita memanaskan asid secara perlahan-lahan adalah untuk meningkatkan kadar keterlarutan base yang akan dimasukkan ke dalam larutan tersebut. Jadi sekarang saya akan masukkan kuprum 2 oksida tadi, serbuk kuprum 2 oksida sedikit demi sedikit sambil-sambil kita kacau dengan menggunakan rot kaca. Apabila kita nampak serbuk kuprum 2 oksida itu telah larut, maka kita akan tambahkan sedikit lagi. Sehinggalah kita dapati bahawa terdapat lebihan serbuk kuprum 2 oksida di dalam bikar tersebut. Baiklah cikgu, apa yang saya perhatikan tu apabila cikgu tengah panaskan asid sulfurik tadi cikgu. Ya. Cikgu pun dah letak dah sedikit demi sedikit apa nama tu serbuk tadi ataupun base cikgu. Ya, betul. Okey. Serbuk tadi kuprum 2 oksida adalah sejenis base. Okey, baik, Ibu. Tujuan kita menghangatkan asid secara perlahan-lahan adalah untuk meningkatkan kadar keterlarutan serbuk kuprum 2 oksida ke dalam asid. Kalau kita letak sekaligus tu lagi susahlah untuk dia dilarutkan cikgu. Jadi kita kena letak sedikit demi sedikit. Kita tengok apabila serbuk itu larut, maka kita tambahkan lagi. Tambahkan lagi sehinggalah kita akan nampak ada serbuk yang berlebihan. Okey. Jadi bila serbuk itu berlebihan, maka kita boleh hentikan pemanasan. Jadi kita hentikan pemanasan dan kita biarkan bikar itu sejuk sekejap. Okey. Sebab kalau bikar tengah panas kita tak boleh pegang kan? Betul, sebab dia kita tak kaca boleh kan pegang. cikgu? Ya. Jadi kita biarkan bikar itu sejuk seketika. Kemudian bila dia dah sejuk, bila kita dah boleh pegang tangan, maka kita akan turaskan serbuk yang berlebihan itu tadi. Okey cikgu. Jadi saya akan bergerak ke sini untuk menjalankan penurasan dengan menggunakan corong turas yang kita telah pun apitkan pada kaki retok tadi. Jadi pada corong turas ini kita akan letakkan kertas turas. Letakkan kertas turas. Ini kita akan ambil larutan kita tadi, campuran kita tadi. Kalau kertas turas bergerak ni tak apa, kita boleh pegang ya Syon. Yang penting dia punya langkah berjaga adalah kita tak boleh kacau. Dalam yang tu? kita turas ni. Yang kita turas ni kita tak boleh kacau. Nak bagi dia, cepatlah turun. Guna rot kaca. Yang tu kita tak kena boleh. tunggulah. Itu dalam eksperimen ni kita kena bersabarlah cikgu. Betul Sean. Jadi sebab nak tunggu ni agak lama Sean. Ya, betul cikgu. Nanti makan masa. Jadi apa kata kita tengok video yang kedua. Okey, jom cikgu. Baiklah murid-murid, sekarang langkah yang seterusnya adalah hasil turasan yang kita telah pun tuangkan ke dalam mangkuk penyejak tadi, kita akan panaskan hasil turasan tersebut sehinggalah ianya menjadi larutan yang tepu, iaitu hanya tinggal 1/3 daripada larutan yang asal. Apabila larutan yang kita panaskan tadi telah menjadi tepu, maka kita boleh hentikan pemanasan dan biarkan larutan yang tepu itu sejuk pada suhu bilik.
Okey cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan lagi sekali apa yang sebenarnya berlaku dalam video tersebut cikgu? Okey, jadi apa yang kita lakukan tadi adalah kita jalankan penurasan untuk menuras serbuk kuprum duoksida yang berlebihan. Oh, okey. Jadi akhirnya kita akan dapatlah larutan dekat bawah ni. Cikgu saya nampak dia pemerhatian saya cikgu. Ya. Dia berwarna biru cikgu. Ingat tak asalnya larutan kita berwarna apa? Macam berwarna macam hitam. Oh kan, larutan dia adalah berwarna tidak berwarna. Tidak berwarna. Ya. Bagus. Kalau kita jawab warna putih, betul tak agak-agak? Saya rasa salah cikgu. Salah. Kalau warna putih macam baju kita lah. Macam warna kod makmal kita. Jadi warna dia tidak berwarna. Sekarang ianya telah pun bertukar menjadi warna biru. Maksudnya dah adalah tindak balas kimia di situ. Sebab sifat fizikalnya sudah berubah. Kita boleh nampak dengan mata kasar. Okey, jadi sekarang Sean, larutan ni kita akan panaskan lagi sekali. Panaskan lagi sekali untuk sejatkan dia. Sejatkan dia. Jadi kita akan tuangkan larutan daripada kelalangkun ini ke dalam sebuah mangkuk penyejat. Okey cikgu. Okey, untuk kali ini saya nak minta Sean yang tolong buat. Boleh ke cikgu? Boleh. Saya memang nak cikgu. So yang ni saya tukar dulu. Okey. So yang ni nanti saya akan tuangkan ke dalam mangkuk penyejat. Ya, betul Sean. Okey, ada tak apa-apa langkah keselamatan ataupun langkah yang betul untuk tuang ataupun saya boleh tuang saja? Ingat tak masa mula-mula tadi saya buat macam mana? Kita perlu menggunakan yang ini cikgu. Untuk tuang supaya ia tidak terpecik. Betul Sean. Okey, jadi saya rasa ini apa nama dia cikgu lagi sekali? Rod kaca. Rod kaca. Okey, saya rasa mereka yang ada di rumah pun dapat melihat dengan jelas ya. Harap kamera pun dapat nampak ya. Okey, ini dekat sini saya tuangkan untuk dia kena kepada rod kaca cikgu. Okey. Baik. Macam tu. Betul ke cikgu? Ya, betul. Nak tuang semua ke cikgu? Okey. Boleh tuang je semua Sean. Tuang ya. Wow. Tengok cecah ini tiba-tiba dahaga ya, tapi yang ini memang kita tak boleh minum lah cikgu. Ini adalah bahan kimia ya, bukan minuman ya. Ya, betul. Kita tak boleh minum walaupun warna dia nampak menarik. Okey, seterusnya kita akan panaskan sehingganya ianya menjadi larutan yang tepu. Ya. Sehingga ianya menjadi larutan yang tepu. Jadi saya akan ambil mangkuk penyejat ini, kita akan letakkan di atas penubasan ini. Sekarang kita akan tukarkan daripada kasa dawai kepada segitiga tanah liat. Okey. Dan kita letakkan atas ni, kemudian kita akan panaskan larutan ini sehingga tepu. Maksudnya larutan itu hanya tinggal 1/3 daripada larutan yang asal ini. Okey. Maknanya dia akan jadi faham. Ya. Okey, jadi lagi sekali kita akan tengok video pemanasan yang saya telah sediakan di makmal. Okey, jom kita tengok. Nampaknya mangkuk penyejat kita telah pun sejuk. Jadi sekarang kita boleh turaskan kandungan dalam mangkuk penyejat. Jadi kita akan tuangkan kandungan di dalam mangkuk penyejat ke dalam corong turas dengan perlahan-lahan. Jadi kita akan dapati terdapat hablo garam yang tertinggal pada kertas turas di corong turas. Kita boleh bilaskan sedikit kandungan di dalam mangkuk penyejat dan tuangkan ke semua kandungan dalam mangkuk penyejat ke dalam corong turas. Dan langkah yang terakhir adalah kita bilaskan hablo garam yang terdapat pada corong turas dengan sedikit air suling. Okey, baiklah cikgu, saya dah nampak dah prosesnya. Mungkin cikgu boleh ulang lagi sekali apakah proses yang telah dijalankan di mana kita telah memanaskan sehingga menjadi tepu lah cikgu. Ya, betul. Bila kita panaskan larutan itu sehingga menjadi tepu, maka larutan itu hanya tinggal 1/3 daripada larutan yang asal. Sebelum itu Sean, tadi saya terlupa nak bagi tahu satu lagi langkah keselamatan dalam makmal. Iaitu bila kita menjalankan eksperimen, kita perlu memakai cermin mata keselamatan. Ya cikgu, macam saya tengah pakai cermin mata sekarang, saya boleh letak atas ataupun tak perlu pakai. Kalau dah pakai cermin mata, tak pakai pun tak apa. Tapi kalau nak pakai pun boleh. Bolehlah, lagi ikut keselesaan. Okey. Kemudian
bila dia dah menjadi larutan yang tepu, maka kita akan sejukkan pada suhu bilik sehingga ianya membentuk hablo. Maksudnya daripada cecair dia akan bertukar menjadi serbuk-serbuk pepejal. Serbuk pepejal, kemudian kita akan turaskan lagi sekali untuk dapatkan serbuk pepejal itu. Tapi disebabkan hari ini dalam studio ini kita tak buat eksperimen yang sebenar. Sebab saya tunjukkan melalui video dalam makmal tadi kan. Ya, betul. Jadi inilah hasil dia, Sean. Jadi sebenarnya inilah hasilnya apabila kita buat turasan kali yang kedua. Okey, Cikgu. Mungkin Sean boleh tolong saya bukakan yang ni? Boleh, Cikgu. Jadi inilah hasil yang telah saya buat di makmal. Okey, Cikgu, saya buka ya. Okey, Sean. Wow. Itulah hasil akhirnya, Sean. Tapi sebelum tu, Sean, yang tadi yang kita dah turas tadi, Sean. Okey, kita perlu keringkan dengan menekannya di antara beberapa keping kertas turas. Letaklah beberapa keping kertas turas. Letak atas dan letak bawah. Lepas tu kita akan tekan-tekankan sikit untuk pastikan hablo itu betul-betul kering. Dan inilah hasil daripada... Itulah hasil akhirnya. Okey, Cikgu. Dan saya daripada pemerhatian saya, Cikgu, rasanya saya nampak yang sekarang dah jadi pepejal lah, daripada cecair warna biru tadi sekarang menjadi pepejal. Betul. Selain daripada itu, apa yang kita boleh lihat adalah ianya menjadi lebih berkilat ataupun bersinar. Iyalah, Cikgu. Saya nampak di sini, betul. Cikgu. Ya, dia berkilat sikit. Jadi apa yang kita dapat ini sebenarnya adalah merupakan hablo garam. Sejenis garam. Jadi maksudnya tindak balas antara asid dan base akan menghasilkan garam dan juga air. Cuma tadi sebab bila kita dah sejakkan air, tinggal garam sajalah. Ya, Cikgu. Okey. Macam sangat menariklah eksperimen ni, Cikgu. Dan selepas ni pula kita akan menjalankan eksperimen lain di antara asid dan logam reaktif serta asid dan karbonat logam, kan, Cikgu? Betul, Sean. Tetapi sebelum tu kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM. Tahukah anda? Badan manusia mengandungi 55 hingga 60% air. Namun, ini bergantung pada di mana anda berada, sama ada di tempat yang mengalami cuaca panas atau sejuk. Faktor usia, jantina dan berat badan juga memainkan peranan yang penting bagi menentukan kandungan air dalam badan. Sebagai contoh, purata kandungan air bagi seorang lelaki dewasa adalah 59%, manakala wanita dewasa pula sebanyak 56%. Air sangat membantu dalam melaraskan suhu badan, membawa nutrien dan oksigen ke sel-sel badan bagi mengimbangi elektrolit tubuh supaya organ dalaman kita mampu berfungsi dengan baik. Air juga membantu mengeluarkan bahan yang tidak diperlukan daripada tubuh kita. Setiap hari, badan kita akan mengeluarkan 2 hingga 3 liter air melalui peluh, pernafasan dan perkumuhan. Ini adalah bersamaan dengan 3 botol air mineral besar. Pernah tak tertanya-tanya apa yang akan terjadi sekiranya kita tidak minum air secukupnya? Apabila badan kita kehilangan lebih banyak air dari yang diperlukan, dehidrasi akan berlaku. Reseptor deria di bahagian otak yang disebut sebagai hipotalamus akan melepaskan hormon antidiuretik. Hormon ini bagaikan pasukan tentera yang akan pergi ke setiap organ dalam tubuh kita untuk menghentikan pengeluaran air dari tubuh badan kita. Apabila hormon antidiuretik sampai ke ginjal, ia menghasilkan aquaporin yang mengakibatkan air kencing, pekat dan gelap. Warna air kencing yang menunjukkan paras hidrasi manusia adalah warna kuning gelap dan ia juga menandakan seseorang itu memerlukan lebih banyak air dalam badan. Apabila badan kekurangan air, ia boleh mengakibatkan badan kita berasa penat atau lesu. Organ dalam tubuh kita juga tidak dapat berfungsi dengan baik. Otak yang mengalami kekurangan air juga akan bekerja lebih keras dan boleh menyusut secara sementara.
Maka adalah penting untuk kita minum air secukupnya untuk mengimbangi kehilangan cecair dalam badan untuk kekal sihat. Sekarang anda tahu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula mengguna pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut mengguna pakai istilah ringgit. Kembali semula ke menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah kimia. Dan sebelum kita berehat tadi, kita dah menjalankan eksperimen berkaitan dengan asid dan base. Sekarang adalah eksperimen apa pula, cikgu? Okey, kita ada 2 lagi eksperimen, Sean. Ya. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan eksperimen kita. Baik, Jadi, bagi menjimatkan masa, okey, saya telah tuangkan siap-siaplah larutan yang kita perlu gunakan ke dalam tabung uji yang ada di hadapan kita ini. Okey, baik. Okey, jadi untuk eksperimen yang kedua ini iaitu tindak balas antara asid dan juga logam reaktif. Sebenarnya prosedur dia sama sahaja macam tindak balas yang pertama tadi. Ya. Okey, jadi saya tak tunjuk dah lah yang tu. Kita terus kepada prosedur untuk menguji hasil yang terbentuk. Okey, baik. Jadi sebelum tu mari kita tengok dulu tindak balasnya. Okey. Okey. Jadi apa yang kita ada adalah asid hidroklorik. Okey, kita ada asid hidroklorik dan kita akan campurkan dengan serbuk zinc. Okey. Jadi saya nak, Sean cuba perhatikan apa yang berlaku apabila saya tambahkan serbuk zinc ke dalam larutan asid ini. Okey, cikgu, saya ke depan sedikit. Okey, cikgu. boleh Sean. Okey, boleh. datang dekat sikit Sean. Okey. Okey, jadi saya masukkan sedikit Ya. serbuk zinc ke dalam asid hidroklorik. Jadi apa yang Sean boleh nampak di situ? Wah. Okey, cikgu, larutan asid hidroklorik tu warnanya bertukar. Serta saya ada nampak juga ada macam buih-buih sikit. Ya, betul. Okey, ada buih-buih. Ya. Tapi Sean, itu sebenarnya satu kesilapan yang selalu murid-murid buat. Alamak. Ataupun murid-murid tulis. Sebenarnya Ya, kita cikgu. tak boleh jawab buih. Oh, Ya, sebenarnya kita kena gunakan istilah gelembung gas. gelembung gas. Gelembung gas yang tidak berwarna terbebas. Okey, jadi larutan tu kita nampak berubah sikit warna sebab kita tambah serbuk zinc tadi. Sebab serbuk zinc kan warna kelabu. Ya. Jadi bila masukkan dalam larutan asid, okey, nampak ada pembuakan dan kita nampak ada gas yang terbebas. Okey, baik. Macam mana kita nak tahu gas apa yang terbebas tu? Oh, okey. Saya rasa kita yang kena buat tu, ujian lah untuk tu. Ya, kita kena buat ujian dengan menggunakan kayu uji bernyala. Tapi kita tak boleh nyalakan kayu uji dalam studio ni. Betul juga, Jadi apa Ibu. kata mari kita tengok video yang telah saya sediakan. Okey, jom. Wow, cikgu, dalam video tu ada macam bunyi pop. Ya, okey. So kalau pemerhatian dia adalah bunyi pop, rasa-rasanya apakah gas yang terbebas? Saya rasa kalau kita menggunakan kayu uji menyala dan adanya bunyi pop, saya rasa itu adalah gas hidrogen. Betul. Bagus, Sean. Itu adalah gas hidrogen. Maksudnya tindak balas antara asid dan logam reaktif akan membebaskan gas hidrogen. Okey. Jadi sekarang mari kita beralih pula kepada eksperimen yang ketiga. Yang ini, cikgu? Yang ketiga, Okey. kita nak buat tindak balas antara asid dan kalsium karbonat. Okey. Sekarang kita gunakan asid nitrik pula. Okey. Kita gunakan larutan asid nitrik bersama dengan kalsium karbonat. Baik. Okey. Jadi
kita sediakan 2 buah tabung uji. Okey. 1 tabung uji ataupun tabung didih. Boleh. Sekarang ni saya gunakan tabung didih. Okey. Saiz lebih besar sebab kita nak nampak lebih jelas. Ya, cikgu. Okey. Dalam ni setelah tuangkan asid nitrik sebanyak lebih kurang 20 cm padu. Ya. Kemudian satu lagi tabung didih saya telah isikan dengan air kapur. Air kapur. Ya, Satu air kapur. asid nitrik, satu air kapur ya. Ya, betul. Air kapur tu kita tuang lebih sikit lah sebab kita nak pastikan supaya salur penghantar ini mencecah ke dalam air kapur. Okey. So ini adalah salur penghantar bersama dengan gabus. So apabila saya mencampurkan sebut kalsium karbonat ke dalam asid ini, kita akan tutup dengan serta-merta dan nanti saya nak minta Sean cuba lihat pula apa pemerhatian pada air kapur. Okey, baik cikgu. Ini sebut apa tadi cikgu? Serbuk kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Okey, saya masukkan. Okey. Nak letak berapa banyak cikgu sebenarnya? Okey. Oh, wow. Okay, lepas tu kita tutup. Dan masukkan kat dalam ni. Okey, cikgu nak saya perhatikan. Sekarang apa yang Sean nampak? Okey, daripada pemerhatian saya cikgu, adanya bukan buih gelombang gas yang terbebas. Gelembung gas. Gelembung gas. Gelembung Alamak, gas salah sebut yang gelembung tidak gas. berwarna Ya. terbebas. Okey. Saya rasa daripada sana cikgu tindak balas yang berlaku di sana pun ada nampak macam gelombung gas yang keluar juga, tetapi Ya, betul. sepatutnya disalurkan ke dalam tabung Disalurkan didih inilah. ke dalam tabung didih ini Ya. yang mengandungi air kapur ini. Kita nampak ada gas yang terbebas tadi. Ya, betul cikgu. Dan sebenarnya pemerhatian yang sepatutnya adalah air kapur ini akan menjadi keruh. Akan menjadi keruh. Ya. Sebab apa? Sebab disebabkan oleh gas karbon dioksida yang terbebas. Okey. Ya, cuma kita mungkin tak nampak air kapur tu jadi keruh mungkin kerana isi padunya yang banyak dan mungkin gas yang dikeluarkan tidak mencukupi untuk mengeruhkan air kapur. Okeylah. Macam biasa juga kalau kita menjalankan eksperimen biasanya memang ada sedikit perubahan ataupun ralat ya. Okey, Dari kadang-kadang sini ada saya rasa mungkin adalah ralat manusia ataupun juga bahan-bahan yang digunakan tu tidak begitu tulen ataupun AC ya, dan juga mungkin suasana ataupun udara yang ada dalam studio kita tu tidak begitu macam dimakmal di ruangan yang terkawal ya cikgu. Jadi maksudnya tindak balas antara asid dan juga karbonat logam akan membebaskan gas apa Syam? Gas disebabkan ia sepatutnya menjadikan air kapur tu menjadi keruh cikgu. Ya. Disebabkan itu ia gas yang terbebas adalah gas karbon dioksida. Betul, bagus Sean. Ya. Okey, jadi kita dah siap 3 eksperimen kita. Ya. So kalau kita boleh imbas semula, Ya, cikgu. 3 eksperimen kita itu yang pertama asid dan baz menghasilkan garam dan air. Ya. Eksperimen yang kedua atau tindak balas yang kedua antara asid dan logam reaktif akan menghasilkan garam dan gas hidrogen. Ya. Manakala untuk tindak balas yang ketiga, Ya. okey, akan iaitu tindak balas antara asid dan karbonat logam akan membebaskan gas karbon dioksida. Dalam masa yang sama ianya juga akan menghasilkan larutan garam, Ya, betul. iaitu garam dan air. Okey cikgu. Dan saya rasa mereka yang menonton di rumah ya, kawan-kawan saya yang ada di rumah tu, sekiranya anda nak jalankan apa-apa eksperimen yang ditunjukkan di sini, yang paling penting tu pastikan anda mengikut langkah-langkah keselamatan seperti saya dengan cikgu tu. Kita memakai baju makmal, pakailah sarung tangan macam cikgu memakai Cermin mata keselamatan. Cermin mata keselamatan, macam saya dah pakai cermin mata, jadi itu dah sebahagian daripada langkah keselamatan cikgu. Dan apabila anda menjalankan eksperimen, mana-mana eksperimen yang ada di sini, sebab anda menggunakan bahan-bahan kimia, ia tidaklah boleh memberi ataupun adanya bahaya ya. So pastikan anda ikut langkah-langkah keselamatan. Kalau boleh pastikan ibu bapa anda juga membantu anda apabila anda menjalankan eksperimen ini. Tapi biasanya cikgu bahan-bahan ni semua hanya dimakmalkan cikgu. Betul, hanya dimakmal. Tapi ada juga yang ada di rumah kita. Ya. Macam kalau contohnya, kita bandingkan dulu dengan gimmick kita ataupun macam mana cikgu tunjukkan kepada saya bagaimana kita boleh meniup belon menggunakan bahan-bahan tersebut cikgu. Ya, betul. Sebabnya tadi kita gunakan cuka. Cuka kan kita ada juga dekat rumah. Ya, dan sebut tu adalah
Serbuk itu adalah serbuk sebenarnya yang ni yang kita guna tadi. Ya. Okey. Baiklah, Tapi lebih jenis yang sama iaitu logam karbonat, tapi serbuk yang saya gunakan tadi adalah serbuk penaik yang juga merupakan sejenis karbonat logam. Okey. Sekarang saya dah faham, cikgu. Dan saya rasa untuk sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM. Adakah anda akan menduduki peperiksaan? Cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari. Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar, sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke slot Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Hanim untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu kimia. Dan kami telah pun menjalankan 3 eksperimen dan Cikgu, eksperimen yang baru tadi kan Cikgu? Sekarang idea dah lagi keruh lah Cikgu. Okey, sekarang baru dia nak keruh Sean. Tak apa. Yang penting kita dapat pemerhatian yang betul. Ya Cikgu. Okey, baiklah Cikgu, dan untuk hari ini Cikgu, mungkin Cikgu pun boleh teruskan dengan pembelajaran kita. Baiklah, jadi sebagai rumusannya, sekarang kita nak tengok persamaan kimia dia pula. Tadi kita dah tengok pemerhatian, sekarang kita nak tengok persamaan kimia. Jadi saya akan bergerak ke skrin di belakang saya ya Sean. Okey Cikgu, silakan. Jadi kita ada 3 tindak balas. Okey, yang pertama adalah tindak balas antara asid dan base akan menghasilkan garam dan air. Contohnya tadi kita gunakan asid sulfurik dan juga kuprum 2 oksida, maka hasilnya akan membentuk kuprum 2 sulfat dan air. Seterusnya Sean, tindak balas yang kedua adalah tindak balas antara asid dan logam akan menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Misalnya macam tadi kita gunakan asid hidroklorik dan juga serbuk zinc akan menghasilkan zinc klorida dan gas hidrogen. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, tindak balas antara asid dan karbonat logam akan menghasilkan garam, air dan juga karbon dioksida. Okey, contohnya tadi kita gunakan asid nitrik dan juga kalsium karbonat. Jadi hasilnya akan membentuk kalsium nitrat, gas karbon dioksida dan juga air. Okey, misalnya katakanlah kalau kita tukarkan asid nitrik kepada asid hidroklorik. Jadi Sean rasa apa hasilnya? Saya rasa apa hasilnya daripada asid nitrik menjadi asid ditukarkan menjadi asid hidroklorik. Kalsium karbonat dengan asid nitrik, dia akan jadi kalsium nitrat. Jadi kalau kalsium karbonat dengan asid hidroklorik akan jadi kalsium hidroksida. Kalsium klorida. Klorida. Okey, nampaknya saya dah dapat jawab yang betul. Okey. Jadi itulah dia 3 tindak balas berserta 3 persamaan kimia yang seimbang bagi eksperimen kita pada hari ini. Baik, Cikgu. Dan seterusnya, Cikgu, mungkin saya nak tanya, Cikgu, apakah
yang boleh kita tengok dalam kehidupan harian kita berkenaan dengan tindak balas kimia yang kita dah belajar ini? Okey, bagus soalan Sean tu. Sebenarnya asid ni kita banyak jumpa dalam kehidupan seharian kita. Ya. Misalnya macam tindak balas yang mula-mula tadi, tindak balas antara asid dan juga base. Okey, selalu kita pagi-pagi kita gosok gigi kan. Ya, guna ubat gigi. So ubat gigi adalah sejenis base. Jadi tujuannya adalah untuk menetralkan asid kita dalam mulut. Ya. Okey, kemudian kalau Sean nampak bakul buah-buahan di hadapan Sean itu. Ya, cikgu. Apa antara buah yang kita ada, Sean? Okey, kita ada buah oren, kita ada buah nenas, pisang dan juga anggur, ya, Jadi kebanyakan buah-buahan ini, ini buah-buahan citrus Jadi buah-buahan ini juga bersifat asid. Sebab dia kadang-kadang untuk contohnya salah satu sifat dia adalah masam kan, Ibu? Ya, betul. Ya. Dia rasa masam. Okey. So, saya rasa macam nak makan buah oren lah, Sean. Oh, cikgu. Cikgu nak makan? Okey, silakan, cikgu. Saya dah penat buat eksperimen, jadi saya nak makan buah oren. Lagipun musim-musim sekarang ni, kan, kita kena banyak makan vitamin C untuk imunisasi kita. Selain dia berasid, ia juga mengandungi kandungan vitamin C yang tinggi. Mana belon hari jadi Sean tadi? Oh, ya, cikgu. Okey, nanti kawan saya ada dekat sini, cikgu. Nak tiga-tiga? Okey, tiga-tiga, cikgu. Saya dekat sini. Oi. Dah besar dah, cikgu. Mungkin Sean boleh letak dua, pegang cikgu, satu. saya letak kat bawah, cikgu. Ya. Okey, letak baik. kesian dekat Sean. Okey, pegang satu, Sean. Cikgu, saya nak warna merah jambu lah. Tak apalah, saya ambil yang warna hijau. Okey, cikgu. Saya rasa okey. Okey, jangan gerak ya. Kawan-kawan jangan gerak. Okey. Macam ada sesuatu je kat belon tu. Ada apa, cikgu? Nampak tak? Saya nampak tak? Sekejap ni saya nak buang kat mana? Ada apa? Oh, Mak! Cikgu! Itu pun tidak balas kimia juga, Sean. Selalu kan kalau kita kupas kulit oren, selalu kita buang je kulit oren ni kan. Jadi apa kata selain daripada terus buang, kita boleh buat eksperimen kimia yang mudah di rumah. Oh, tadi tu eksperimen lah. So sebab bila tu kita cikgu tak nak bagi tahu untuk apa ni. Sean, nak saya picit lagi sekali? Boleh, cikgu. Cikgu cuba. Ayahku. Okey, cikgu, saya rasa memang sangat-sangat menarik pula. Saya tak tahu boleh buat macam tu, ya, cikgu. Itu pun merupakan salah satu tindak balas kimia. Betul. Bagi asid, ya, cikgu. Okey, cikgu. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mungkin cikgu pun boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar hari ini, cikgu. Jadi untuk murid-murid di rumah, tindak balas asid kita ada 3. Perlu ingat hasil tindak balas dan juga persamaan kimia. Dan untuk latihan tambahan, mungkin murid-murid di rumah nak buat latihan tambahan untuk mengukuhkan kefahaman. Jadi bolehlah merujuk kepada laman sesawang sumberku seperti yang tertera di skrin televisyen anda. Ya, okey. Baiklah, cikgu. Terima kasih, cikgu, atas perkongsian ilmu pada hari ini, cikgu. Dan juga terima kasih atas kejutan tadi bagi bukan hari jadi saya tetapi hari jadi anak saya. Mungkin saya akan cuba di rumah nantilah, cikgu. Dan kepada kawan-kawan saya menonton saya, harap ia memberi manfaat kepada anda semua. Dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya di slot menengah atas. Terima kasih.